Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ambil tafsir sekali lagi. Alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين له واحلل عقدة الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Buat satu masjid terkena ditengok cerita dia tu, lalu dia dijemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuka lah, kita panggil buka masjid baru. Lepas tu nak ambil barakat. Pandai main Allah. Masjid Dirak yang masjid yang dibinakan kerana nak buat mudarat ke orang Islam, orang mukmin. Allah Ta'ala zina tu i'rabnya jadi mubtada, manakala khabar dia tu mahzuf. Maka syarah kita terkedim mengikut bagaimana Imam Sayuti rahimahullah ta'ala. Moga kitab ni dia terjemahan mari daripada tafsir Jalalain. Jalaluddin Imam Sayuti dia tafsir sambung di atas guru dia Jalaluddin Al-Terjemah. Wa minhum setengah tafsir, dan setengah daripada mereka itu siapa? Munafiqin. Lalu dia pakai kata penuh selalu. Dan setengah daripada munafiqin, orang-orang yang mengelakkan tak juganya mengucap depan. Apabila dia berhubung sama awak dia berani muzahir. Kami senda je. Di Masjid Quba tu, masjid awal-awal dibina sebelum pada Masjid Nabawi sekarang. Moga Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dia pindah, dia hijrah, dia jai. Hijrah. Mula dia jai ke Budapur, kita kata itu. Mula dia jai daripada Mekah ke Madinah, dia singgah mana? Singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di Kapur Quba. Tak kala dia tu zuhir mukmin juga. Tak kala. Bimdara daripada siapa tu? Daripada ahli Masjid Quba. Dia dulu sah masjid, dia semaya sah tu lah. Maka daripada sini tu hukum panjang ni. Dalam satu kampung, tempat dua jemaah satu, datang-datang buat menjadi puak. Buat masjid dua, pecah ni dia sampai Masjid Dirar. Kalau orang yang kuasa mutlak dan cuma berpecah belah. Yang ni kerana memecah belah jamaah mana antara orang-orang mukmin. Sebab tu dia tak boleh tu buat masjid ada dah buat sah lagi. Apa tujuan buat sah lagi? Nak memecah belahkan. Tu. Nak memecah belahkan di masjid tafriq. Dan panggil lagi wa irsadan, dan hitai-hitai mengitai-ngitai bagi mereka yang perang akan Allah dan Rasulnya min qablu, dari dulu. Yang ni dulu daripada bina masjid tu lagi dia duk peredah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tu? Man haraba Abu Amir. Nanti tengok dalam cerita dia, kita faham malak. Tak tengok cerita tak faham malak ayat. Kadang-kadang kita nak reti ayat, terhati di atas tengok sebab turun ayat. Lalu tu kita tengok sebab turun ayat. Maka mereka itu, siapa mereka itu? Segala mereka yang membina masjid tu, 12 orang munafik.
Nah, 12 orang pakat. Maka sebab bina masjid Dirak tu, masjid sudah nama masjid Dirak dah lah. Tak kalau dia bina masjid atas asas nak buat mudarat kepada muslimin, maka dipanggil masjid Dirar. Itu dia panggil masjid Dirak je. Dirak tu ada orang lalu masjid dalam kampung, 2 masjid. Ni masjid Dirak. Ada mata masjid Dirak. Dia bina kawayan nak memecah belahkan. Pecah sungguh lah. Nah, kalau jemaah lawan jadi 2, pas 2 tu kan macam-macam pula. Kau pecah. Nah, siapa selisih gini. Nah, ni panggil selisih. Maka orang panggil lupalah hikmatnya. Sebab apa? Begini ceritanya. Sebab bina masjid Dirak tu, masjid Dirak ini ialah Abu Amir. Seorang dikenali dengan Abu Amir, Pak Amir. Tu kunyah. Rahib. Dia ni seorang orang panggil orang rahib, patut orang beramal, orang betapa, orang abid lah. Asalnya gelaran ini, tapi rahib yang fasik. Nabi gelar sallallahu alaihi wasallam asal masyhur dengan tu rahib. Tu rahib ni kalau orang Nasara panggil tu padri, orang betapa, orang ibadat. Tu rahib. Tapi bila kan dia tu karuk, Nabi panggil rahib fasik. Dianya orang Madinah. Dia orang Madinah jadi Nasara masa jahiliyah. Masa jahiliyah dia orang Arab ni, dia biasanya agama di puak musyrikin. Arab Mekah, Madinah, musyrikin, belum datang iman Islam tu. Lepas tu puak Nasara, tu puak tu agama apa Yahudi. Masa tu tiba-tiba dia ni dia agama Nasara, panggil Datuk Rahib Padri. Kemudian tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah. Ini ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Tahun yang ke-13 diizin hijrah, bukan? Bila hijrah masuk Madinah, dia duduk dalam Madinah. Tok Baba. Dia Tok Baba dalam Madinah ni, Tok Rahib ni. Bila datangnya hijrah, dia tanya apa? Dia tanya kata, apa ini agama yang engkau bawa datang ni? Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu masuk ke Madinah kami ni, agama mu dak bawa tu agama apa? Muka dia Nasara, padri dari Nasara. Tak kalau dia tanya, bersebedanya, yakni jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab kata mana? Agama Ibrahim. Aku dak bawa ni agama Ibrahim ni. Apabila dijawab begitu, kata Abu Amir, siapa pun atasnya juga. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab kata agama ku bawa ni agama Islam. Dia jawab agama ku dah bawa agama Ibrahim. Sebab apa? Sebab semua tu, baik musyrikin Mekah pun dakwa agama Ibrahim. Yahudi pun agama Ibrahim. Orang Nasara pun hak agama Ibrahim. Hak sungguhnya Islam telah Ibrahimnya. Sebab dia kata, makana Ibrahimu Yahudiyan. Tak kalau orang Yahudi dia kata dia agama Ibrahim. Dia kata bukan Ibrahim di atas agama Yahudi. Wala Nasraniyan. Bukan Ibrahim tu Nasrani. Walakin kana hanifan. Tetapi Ibrahim ni ialah
hanifan, agama yang cenderung di atas hak benar. Ayat lain pula kata musliman, yang Islam. Tu Ibrahim. Kali itu agama Islam tu agama Ibrahim hak yang sah, yang diakui oleh Allah. Sebab Allah Taala kata innad dina 'indallahil Islam, bukan al-Yahudi. Maka Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasrani. Sebab apa? Sebab Yahudi Nasrani ke dia. Nah, itu kan masa Musa ni, anak cucu apa lapis dengan Ibrahim tu. Beratus-ratus tahun sungai tu ke bawah. Hak Nasrani masa Isa ni. Ibrahim dulu lagi. Anak cucu dia belaka tu. Lepas tu apabila Nabi SAW jawab kata, agama aku bawa ni agama Ibrahim. Abu Amir kata kan, siapa pun atasnya juga. Maknanya mu agama aku bawa agama Ibrahim. Tuan, siapa pun atasnya juga. Bahasa je tu dah. Siapa pun atasnya, atas agama Ibrahim juga, mana mu agama aku pun. Baik. Maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada engkau atasnya, atas agama Ibrahim. Mu bukan ada di balah lah. Nah. Bila ni kata aku bawa agama Ibrahim, siapa pun agama Ibrahim lah. Aku ni Ibrahim juga. Nabi kata dak mu. Itu dia. Sebenarnya tiada engkau atasnya, atas agama Ibrahim. Wakah we kena tu deh. Cot we kena cot tak kena tak ertilah. Kata Abu Amir, Abu Amir jawab pula, sebenar saya atasnya, atas agama Ibrahim sebenar. Saya lah, aku lah hak sebenar. Kata dia. Tetapi engkau tu, dia tuju ke Nabi lah tu sallallahu alaihi wasallam, hak sebenar saya lah. Tetapi engkau ni tambah pada agama Ibrahim. Hak tambah hal. Bid'ah kamu tu. Tu. Dia buku ni lama dah. Tambah tu. Baik. Maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada dah, aku tak ada tambah. Tetapi agama Ibrahim itu bersih. Agama yang hanif, hanifan musliman. Itu dia. Maka kata Abu Amir pula, Allah Ta'ala mati akan yang dusta daripada kita dua. Di luar negeri hak ada seorang diri. Apa dia ni? Dia berdoa. Maknanya semoga-moga Allah Ta'ala memati ia akan yang dusta daripada kita dua. Ginilah. Mu kata mu betul. Aku kata betul. Ginilah kita dua ni, semoga-moga Allah Ta'ala memati kita dua ni. Siapa yang betul, orang itu selamat. Siapa yang belak, Allah akan mati. Kalau aku belak, Allah mati aku. Kalau mu belak, Allah matimu. Mati lagi, mati itu mati belakang. Hujungnya mati luar negeri. Gharib dagang. Hal keadaan seorang dagang, seorang diri. Moga-moga kita dua ni Allah mematikan hal keadaannya dagang luar negeri seorang diri. Mana lah ni kita duduk Madinah. Kalau kita tak betul ke? Mana-mana aku dan mu, Allah akan memati kita dua ni, salah satu kita dua ni, keadaan dagang seorang diri. Bila dia berdoa lagu tu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Tu dia. Amin. Jalan tu. Orang bahasa ni kena lagu tu. Turut sekat-sekat tapi kita latih heret tali. Lepas kena we dia, cup tersenyap. Cup tali. Kena we dia pada kita cup heret mari. Amin. Tak apalah. Semoga-moga Allah Taala terima kan. Amin ai istajib du'aana. Semoga Allah terima permintaan kita ini. Mu tahu aku. Dia yakin kata dia betul. Dia yakin kata dia betul.
Supaya doa Abu Jahal juga ketika nak keluar lagi pergi gigata ni kelambu Kaabah. Ya Allah, mu binasakanlah siapa hak yang merosakkan umat. Dia yakin kata dia betul Muhammad tu orang salah. Sahabat Muhammad keluar tinggal Mekah, memecah belah, bawa biar orang turut dia kan, dia pecahkan keluarga ni. Dia kata Muhammad tak betul lah. Dia berdoa minta Tuhan turunkan. Siapa yang belak kau matikan. Akhirnya doa dia tu atas kepala dia sendiri, juga doa Abu Amir ni pun atas kepala dia juga ni. Nah, apa jadi makerah kepala memang ni. Walaupun tulang. Tu tu mana tahu Allah Taala mati akan dusta, akan yang dusta daripada kita dua. Maknanya mudah-mudahan ataupun semoga-moga Allah memati ia akan yang dusta daripada kita dua. Kalau aku dusta, Allah mati aku. Kalau mu dusta, Allah mematikanmu mati di luar negeri. Seorang dagang hal keadaan ia yang seorang diri. Dia doa lagu tu. Lalu Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, amin. Sudah pada situ. Dan menamu akhirnya, dan menamu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia akan rohit sana Abu Amir tu. Nabi panggil ke dia Abu Amir Fasik. Dan Nabi tahu yang kata boleh. Kita sedar hukum fasik orang belum tentu fasik siapa tahu. Tu dia. Dia tak apalah. Dia cerak. Abu Amir Fasik, Datuk Rohid Fasik. Dia pergi lari situ. Lepas pada tu, maka kata Abu Amir, jadi belawai besar. Maka kata Abu Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Dia kata apa? Dia kata aku tiada dapat akan kaum yang perang kau. Dia kata, yakni aku tiada dapat akan satu kaum yang memerangi akan engkau, malaikat aku perang akan kau. Mana-mana kaum mai perang denganmu, aku pun masuk capur perang denganmu. Nak tak jauh lah. Mana-mana kaum mai perangmu, aku pun terlibat sama perang denganmu. Sampai mati-mati aku ni. Dia berlapar lalu dah. Aku tiada dapat kaum yang tiada dapat akan satu kaum yang perang yang memerangi akan kau, malaikat aku perang akan kau. Tak ada mana-mana puak duk lawanmu, malaikat aku pun perang lawanmu juga. Dia tegas situ selalu dah lah, nak marah. Sudah pada tu sentiasa Abu Amir masuk dengan kafir-kafir. Lepas pada tu gak, dia tu masuk dengan musyrikin Mekah, dia masuk dengan Yahudi, dia masuk. Dia masuk bila mana-mana kafir zaman tu dia masuk. Jadi bukan munafik dak lah dia ni. Jadi terus terang betul lah. Lawan sungguh. Hingga sampai kepada perang Hunain. Perang Hunain nak naik ke Taif. Lepas pada buka Mekah, tahun yang ke-8 tu buka Mekah. Jadi puak Taif tu main nak serang. Bila tahu kata Mekah ni jatuh dah, dia nak main serang. Takut Nabi nak pergi perang kat Nubulah. Nabi tahu dulu sallallahu alaihi wasallam, lalu sudah susun di Mekah naik di Taif. Tapi pergi di Hunain, sampai di Hunain perang situ. Perang situ. Lepas tu puak Taif bila hak ada lagi lari ke Taif. Nabi turut tu pergi perang Taif pula tu. Maka Abu Amir ni masuk nak buat tu. Katanya, hingga sampai perang Hunain. Siapa Hunain? Arab Hawazin. Maka tak kalah Hawazin. Kalah Hawazin terbesar dah tu. Dia jaga kata nak beli kemenangan tu, kalah pula. Maka dia lari naik Taif. Nabi gilikung kota Taif. Maka Abu Amir pun dah harapan dah lari. Dah meninah. Tak boleh duduk dah. Main nak duduk di Mekah. Mekah pun jatuh dah. Tupu pergi ke Taif. Kalah pula dah. Pecah situ. Lari pergi ke Syam. Lari masuk Syam. Syam dulu kan. Bila sebut Syam tu, termasuklah Palestin, Suria, Jordan,
dan Lubnan. Pak tu Syam dulu tu. Satu negeri Syam panggil. Lari pergi ke Syam. Masa tu Syam dah di bawah Rom masa tu. Raja Kaisar. Hadap lawan dengan Persia, Iran lah ni. Yang masa tu kat gergasi lah dua tu duk crown dunia. Masa tu. Apa dia tu? Kemudian dia lari pergi ke Syam. Bila lari pergi ke negeri Syam, diberi surat kepada munafikin yang 12 itu. Tu cerita nak main bina masjid ni. Nak siapa ke buat masjid ni? Abu Amir tadilah. Bila dia lari pergi ke Syam, dia duduk di sana, diberi surat, yakni kirim ia akan surat. Hantar surat. Tut mail. Kirim ia akan surat kepada munafikin yang 12 orang itu. Hadap Madinah ni. Dia hantar surat klik kepada puak munafik ni. Geruk dia lah. Dia hantar klik situ. Apa tu? Bersiap kamu bersungguh-sungguh. Siap sedia. Nanti dah siap sedia dia akan klik mari. Akan klik dengan tentera daripada Rom. Klik nak serai Madinah. Ya atas surat mari. Kata kepada munafik, hang munafik di Madinah ni lah main ni. Buat pan ni. Pan buat masjid ni. Tengok dah. Cerita asal tu. Dia kata, bila dalam surat tu dia kata, bersiap kamu bersungguh-sungguh. Apa tu? Iaitu apa dia bersiap? Daripada kekuatan susun kuat dan senjata dan bina masjid bagi aku untuk aku. Tu kata apa dia? Masjid dia buat tu wa irsadan liman haraballah. Duk mengita-ngita buat masjid sudah dah. Duk ita-ita, duk tunggu-tunggu nu. Nanti hak nu klik mari, nak klik dengan akak tentera. Pada sini tarik dulu mari pergi orang pergi pecah dulu meduk dalam masjid je. Hak nu serai mari. Tengok tu cara dia dah. Tapi dia kata kalau tak ada wahyu daripada Allah ke? Dia mau susung tu nah. Baca kata bila orang yang bersih semoga-moga Allah Taala jaga. Pan demo nak tahu di mana? Nak ke mana cara demo? Tapi bila kita ikhlas tolong agama Allah, Allah janji dia tolong. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolongkan Allah, yang ni apanya? Membawa agama Allah dengan hati ikhlas. Kerana Allah sungguh Allah tahu. Allah janji putus dia akan tolong kamu. Tu. Baik. Maka aku hendak pergi pada Raja Kaisar dalam surat tu. Mu siap sedia kuat. Aku nak pergi pada Raja Kaisar. Raja Rom lah. Masa tu Syam dia di bawah Rom. Bawa mari tentera orang Rom. Rom ni anak cucu Ibrahim lah. Orang buka negeri tu. Nama Rom. Dia tak buka negeri, tak nama dia nama Rom. Negeri Rom. Supaya negeri Madian. Tak nama Madian. Orang buka. Gapak kita banyak orang buka tanah. Buka kapung tak nama dah. Pak Cik Tin. Nama orang lah tu. Kampung Pak Cik K, Encik Angkil. Tu dia. Banyaklah. Bawa mari tentera orang Rom. Mari apa tu? Mengeluar Muhammad. Mengeluar mereka itu akan Muhammad. Mari buat tentera Rom, mari hambak Muhammad duduk di Madinah ni, hambak keluar pada Madinah. Kata keluar apa bunuh. Kata gilah rancangnya demo tu. Dan sahabatnya radhiyallahu anhum mengeluar akan mereka itu mengeluar dari Madinah. Dalam surat tu hatta untuk kepuak dia. Surat ni cara sembunyilah ni. Surat rahsia diisi dia. Kemudian lalu maka bina oleh mereka itu. Lalu maka bina oleh mereka itu. Mereka itu klik pada 12 tadi. 12 orang munafik tu binalah
akan dia akan masjid Dirak. Tak nama Dirak lah. Masjid tu bina di tepi Masjid Guba. Nah, kalau lagi bina Dirak mestilah siapa ada Masjid Guba tu. Nah, bina di tepi Masjid Guba. Habis tu cerita asalnya boleh nak bina masjid tu kes tu. Lepas tu dia buat tu atas apa asah dia tanam masjid tu, apa asah dia? Bukan asah takwa pada Allah. Asah dia nak mudarat, ambil panggil dirar. Asah dia nak memecah belahkan, ambil panggil tafriq. Asah dia nya untuk Abu Amir hak melawan Allah dan Rasul tu. Dia irsa dia nanti hatu kelik lagi. Nah, kita buat nanti hatu kelik lagi. Tu irsa dan liman haraballah wa rasulah. Duk lawan bila lagi? Min qablu, belum daripada bina masjid dia berlawan dah. Tengok dia berlawan saat ni kata. Tu binalah masjid. Lalu kata sabab dinamo, yani sabab dinamo akan masjid itu dinamakan dengan Dirak tu sebab apa? Kerana beri mudarat. Kerana beri mudarat dengan ambil Masjid Guba. Dan nama kupu sebab bina tu dengan suruh Abu Amir. Abu Amir kupu mana bina masjid atas asas kupu. Sampai tu nak bina masjid kena niat molek. Dah orang bagi modal sebab apa? Pungoh. Nak ke apa? Kada molek-molek lagi. Sebab dia kata nak letak, dia kena letak di Nuat Nawai tu malah. Sekali lagi tu dia kata la masjidun usisa ala taqwa. Sekali lagi tu. Masjid je dibina atas asas takwa pada Allah dan Rasul. Buat kerana tempat ibadat. Tempat ittihadul kalimah, menyatukan ummah. Tu asal bina masjid, bukan menjadi masjid nak membangga-bangga gitu. Apa tu? Buat kerana memecah hak sah, bila lepas jadi pecah dua. Pecah dua juga. Tahu tak? Jadi katanya lain pada bina masjid pertatan kapum sah pabina masjid kecil. Baik sebab biar balasah banyak dah. Balasah, surah, musalla. Tapi pria jemaah di satu tempat tu je. Masjid jamek satu je. Masjid jamek satu je. Masjid kecil tempat jemaah muka kapum sah. Tu tak apa tu. Ni pasal buat jemaah. Mula-mula buat apa dia buat jemaah dulu. Akhir buat jemaah. Ada berlaku pecah. Banyak tempat berlaku pecah. Ni pecah pada masjid Dirak ni dia cerita dia nya. Dan dinama kupu sebab bina dengan suruh Abu Amir. Dan nama masjid Tafriq, Allah Ta'ala tafriqan bainan nas, sebab berpecah-pecah orang Masjid Guba. Setengah semaya di sana. Setengah semaya di sana, setengah semaya di masjid ni. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, lagi pergi Tabuk, datang mereka itu munafikin tadi. Datang ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mai buat apa tu? Minta yakni akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang padanya pada masjid yang dibina itu. Kata buka masjid lah. Nak buka masjid baru tu, minta dia pergi sembahyang sebagaimana Masjid Guba dulu Rasulullah duduk sembahyang situ sallallahu alaihi wasallam. Buat apa tu? Bila mereka pergi minta begitu, maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata aku hendak berjalan. Dia tak ayaklah nak pergi pergi tu, dia tak ayak benda tak patut ayak, tak ayak. Dia kata aku hendak berjalan. Aku hendak musafir jauh, nak berjalan jauh. Itulah kalau kita musafir saya tu berjalan jauh tak? Tapi kita mengharap jadi Melayu. Nak musafir. Jadi hilang apa musafir? Jalan jauh lah. Saya kata đơn thangไกล banyak tak? Aku nak berjalan ni. InsyaAllah kata dia, manakala aku balik, manakala aku balik daripada musafir, daripada safar, tak apalah, aku pergi. Nak tunai permintaan. Muka tak tahu. Tak tahu maksud dia mau ke mana pakai zuhir.
Hanya moga satu dia manusia. Tak beritahu, tak tahulah bayar raib. Tak apa nanti aku balik atau dia, aku pergi. Dia mau duk tunggu. Ringkas cerita, maka tak kala sampai balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat balik daripada Tabuk tu, sampai di satu tempat namanya Zituwa. Di Mekah pada Zituwa. Orang pergi Mekah sampai dulu sunat mani di Zituwa tu. Orang pergi dulu nak masuk Mekah mani di Zituwa. Allah ni tak ada nama saja. Kalau kita tengok kotolan ni ada lagi telaga tu, ada telaga Zituwa. Orang pergi ziarah tengok saja ya, ada taruh saja ya. Dulu kita mengaji fiqh dia sebut tu sunat mani di telaga Zituwa. Bila pergi Mekah cari tak temu mana Zituwa. Dulu. Bila dia balik sampai di satu tempat nama Zituwa, tempatnya dekat dengan Madinah. Bila sampai situ datang oleh mereka itu munafikin tadilah, puak munafik tadi datang yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tu minta semaya padanya pada masjid yang telah dibina itu. Kemudian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ambil baju pakai. Ambil baju gak pakai nak pergi dah ni. Pada tadi minta ajak nak pergi. Siapa pakai baju hendak pergi. Tak ada nak turun tangga pergi, maka turun Allah. Dia tulis turun gitu. Maka turun. Tuhan turun dah. Tu dia. Yang ni turun makna menurun. Kalau Arab ke fa'anzalallah, maka menurun. Maka menurun oleh Allah Azza wa Jalla, menurun akan ini ayat. Jibril baca wallazina takhazu masjidan dirara. Tu ayat ni. Baca. Ya pun masjid ni nak wakil aku. Tu dia. Buat masjid ni nak wakil aku. Buat masjid nak memecah belah. Dia kata wahyu. Tu mana kata menurun oleh Allah Ta'ala akan ayat ini. Ayat baca saat ni. Tu ada setengah kiraah tu. Kiraah Nafi' dia baca allazina saja tak ada wah. Dia turut mushaf. Dalam mushaf apa dia al-madani tak ada waw. Allazina jangan tak ada waw. Ada perkiraan jumhur ada waw. Macam kita ni wallazina. Lagu ni tak apa ni, aja khilaf gini. Siapa ada khilaf ni? Kiraan ni tak ada waw. Kiraan kita ni ada waw. Kalau kita baca tak ada waw, salah dengan kiraan kita. Cuba ijma', tak boleh buat satu huruf pun tak boleh. Baik. Kemudian bila ayat ni dibaca dia dengar tu selalu maka panggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sahabat dia hak nama Malik ibnu Dukhshum radhiyallahu anhu, dan seorang lagi Ma'nun bin Adi. Kita panggil Ma'an. Bila kita nak kecek luar, baris tengah. Supaya nama Sa'dun. Sa'd. Kita panggil apa? Sa'ad. Tulisnya Sa'd. Dia mati tengah. Tapi mudah. Sa'ad. Sabar. Asalnya sabrun. Sabar. Kita panggil dah. Dia panggil sahabat nama Malik bin Dukhshum dan Ma'an bin Adi, dan seorang lagi Amir bin Sakan. Sakan tu tak ada tulis alif lah. Tu Jawi tu Arab as-Sakan. Tak ada dengan alif, tak ada alif. Sin kaf nun. Ibnus Sakan. Dan seorang lagi pak orang Wahsy. Wahsy hak bunuh Hamzah. Hak bunuh Hamzah pak menaiki Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Dia beri dah ni. Dia beri dah. Wahsy pak orang tu panggil pak orang ni. Puak berani ni. Lagi pula ya keluarga dia ada di kampung tu.
Dia kata ana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni kepada mereka yang tersebut ini. Dia katalah kepada Malik, Ma'an dan Amir bin Sakan dan Wahsy. Dia kata ana, pergi kamu kepada masjid yang zalim oleh ahlinya. Puakmu pergi kepada masjid yang penduduknya karuk. Masjid ada karuk. Apa kata masjid karuknya? Dia penat sababi. Pergi kepada masjid yang zalim ahlinya, ahli masjid. Dia panggil nak sababi. Masjid yang zalim ahlinya, ahli masjid. Pergi di masjid yang karuk ahli masjid tu. Pergi apa tu? Runtuhkan. Diputuh. Suruh putuh. Putuhkan. Yang putuh olehmu akhirnya. Dan bakarkan. Bakar oleh kamu akhirnya. Suruh bakar. Ya senang dulu masjid buat tamah. Daun tamah hatta. Mudah sekali bakar. Seperti bakar basah buat dengan hatak sagu. Sudah ada apa seruh kali ke. Bang musik marah pula. Zaman tu dah belum tak ada. Biar nak kita tolong. Tu dia. Pergi bakar kata dia. Lalu dari Rasulullah perintah kau. Ada apa dah. Maka pergi oleh mereka itu tadi. Malik bin Dukhsyam, Ma'an bin Adi, Amir ibn Sakan dan Wahsy radhiyallahu anhum. Mereka pergi hingga sampai puak Bani Salim. Keluarga dia tu. Pergi siapa pada puak anak cucu Salim. Puak 6 sekun ni lah. Gak Bani Salim ni siapa? Ialah kaum Malik bin Dukhsyam. Keluarga dia lah tu. Maka katanya kami menanti aku keluar dengan apa? Maka masuk pada ahlinya. Masuk sama ahli dia. Maka ambil pelepah tamah hak kering. Bagi tagak apa weh? Pelepahnya daunnya lah, daunnya kering. Ambil apa tu? Ambil pelepah tamah hak kering, buat apa tu? Buat jamong. Setengah tak payah jamong dah. Tak payah jamong. Karok payah tak? Karok payah tak? Ni karok orangnya dah. Karok ambil daunnya, bekas lah. Cucuk lu. Jamong kita sini panggil karok dia panggil. Ingat budak-budak itu ngaji Quran tap-tap deru gi pialik-kelik malas dah. Joja kelik orang depan buat jamong. Tu kau ameh itu. Di ngata masa tu hatta orang buat jamong tu mo yak kali. Tu dia. Budak lain tak kenal. Dah jamong mana gapo jamong. Nah itu. Kalau jamong apa jamong tu punya. Baik. Ambil pelepah tamah kering kali tegak pelepahnya lah. Daunnya tu bekas-bekas buat jamong. Dinyala api, cucu api. Bila api nyala, tak tahu tak apa. Masuk dalam masjid. Pergi mereka itu masuk masjid tu, bakar akan dia. Nyala lah. Tak nak apa. Padahal orang-orang penuh dalam tu lari. Lari sebis duduk dalam masjid nanti. Duduk tunggu nanti Rasulullah mari semaya. Lepas puak duk tunggu nanti nak maya hajat ni bakar-bakar lah dak Allah. Nakal kali tu. Pada dengan muka ke panggil. Pecah Rusia. Tengok dia tak orang berakhir dengan masjid, dia buat masjid. Alah tu kita ni upaya apa hak berakhir. Ni tu mati dalam nisa, semua mati dalam nisa, dia berakhir nisa. Kita berakhir dengan masjid. Dia buat masjid buaya tak apa dah lah. Apa kita berakhir dengan mengaji, ambil kitab main baca, tapi holok mana tak tahu lah tu. Ni dia. Tu dah. Dan Abu Amir itu akhirnya
mati di Syam. Dia mati di Syam lah. Dia lari dulu noh. Lari dia hanya nak klik dengan tentera Rom noh. Klik main hamba apa ni. Tapi dia sendiri mati di Syam. Hal keadaan dagang. Mati dagang. Dagang apa? Seorang diri. Hal keadaannya dagang seorang diri. Mati seorang diri. Dia tu panggil dagang. Kalau itu nasi dagang ni, orang dagang mari ni, orang bukan anak tepak dia mari dia buat nasi. Ni nasi orang dagang ni weh. Dia lekat nama nasi dagang. Tak? Dia orang berdagang mari ni, macam budak-budak ponok mida sini buat berdagang saja ni. Arab panggil gharib. Hatulah hadis sebut kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nah, mung Abdullah bin Umar, ya saya kata kat Ibn Umar, pergi bahu Ibn Umar. Kun fid dunya mung berada dalam dunia ni ka'annaka gharibun, seakan-akan mu tu orang dagang. Orang dagang ni kalau ada jalan singgah sehari dua. Tu orang dagang je, bukan nak tepat sini. Aduh, saya buat pergi pula. Tu panggil orang dagang. Munduk dalam dunia ni ingat temu orang dagang. Bila orang dagang bukan sudah sini, bukan kampung kita nak klik jauh lagi tu. Cuma singgah sehari dua pergi. Tu orang dagang. Pakai jawab pula abiru sabilin aw manabat. Bahkan orang lalu jalan dia dah. Dagang tu bertiga sehari dua. Saya kata ada semalam lagi, duduk lagi. Semalam lagi duduk lagi. Tu dagang. Ada pun orang biru sabil orang lalu jalan. Kadang temu ngasain saya suka tak temu lama pak. Kecek atas mutu itu ya. Turun dulu tak boleh gaduh. Allah tu dah gaduh mati enyi pun tak mati dah keren-keren. Sudah halapan sini dulu brum dia buka. Tu orang lalu jalan. Kalau tidak pun assalamualaikum gitu ya. Beti pun tak. Tu orang lalu jalan. Mana Nabi SAW mengingat pada kita duduk dalam dunia ni macam orang berdagang, orang lalu jalan. Bukan nak duduk rasa sudah gitu. Tapi kita rasa sudah sungguh. Duduk mati-mati tu rasa sudah gitu. Nah, perasaan kita. Tu gharib, siapa panggil kek. Gharib dekat dengan Arab tu. Gharib, kek. Apa kek? Tak orang lalu jalan ke panggil orang luar mai duduk tepat. Tu dia panggil apa di kampung apa di jenak kun kek. Tapi lah ni apa kampung kok kek. Kok kek. Kun kek. Ya ada makom je. Itulah. Jadi akhirnya mati seorang. Yang dia doa tak kena tak siapa. Kena tak dia kerana dia seka kata dan Nabi lah. Tapi dia kata antara kita dua ni macam gitu. Dia yakin kata kena atas Nabi. Tapi tak sebenar wakil kena atas dia. Tu mana kata akhirnya matilah ia di Syam nu. Hal keadaan ia tu yang dagang mana gitu. Mati di Syam dagang, hal keadaannya ia yang dagang seorang diri. Seperti doanya, doa Abu Amir tu, doa tu kena atasnya ni, kena atas dirinya sendiri. Itulah. Hambalah itulah kita boleh ambil iktibar dan kita boleh tahu sebab bagi turun ayat ini baru kita faham molek ayat tadi kata dan setengah daripada maksud satu wajah. Setengah daripada orang munafik tu ialah apa dia segala mereka yang ambil mereka itu akan masjid yang bina membangun mereka itu akan sebuah masjid kerana buat mudarat dan kerana nak memecah belah antara mukminin dan kerana untuk menunggu-nunggu tu irsa dan mengitai-ngitai menunggu-nunggu liman haraballah bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul. Siapa man harabah kena ke Abu Amir saat ni. Cuba tak tengok sahabat tak faham lagi lah. Bertengok orang yang memerangi Allah dan Rasul pergi bila tu harabah min qablu bina atas dom min qablu ay min qabli ittikhazil masjid lagi belum pada buat masjid hidup berlawan dah. Bila dia pindah luar negeri hantar surat suruh buat masjid tu. Maknanya dia balas dia berlawan tu belum buat masjid lagi. Tu liman haraballaha wa rasulahu ta'ala Allah
Haraba bila? Min qablu, ay min qablu ittikhazihimul masjid. Sebelum pada bina masjid lagi. Tu ada setengah lagu tu. Maka ayat ni ulama fiqh main kecek panjang sangat. Dia istinbat daripada ayat ni, mana begitulah tiap-tiap dibuatkan masjid yang telah ada, kita bina lagi di tepi masjid yang telah ada, jadi mudarat, jadi memecah belah ke orang. Itu masalah makna masjid dirar. Tapi hak dirar ni orang munafik buat. Ambil diilak tu. Sudah. Tuhan cerita lagi, kata mereka tak mengaku. Mereka kata kami buat tujuan baik. Mulut kata. Maka Tuhan cerita lagi kata, wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Dan lagi ni, dan sungguhnya, kalau nak kira agak bersumpah, dan demi Allah sungguhnya bersumpah mereka itu. Dan lagi tu ambil maksud tu yang kena terjemah agak, dan demi Allah sungguhnya bersumpah mereka itu. Munafik tu sumpah kata mana? Dalam sumpah dia kata begini, in aradna illa al-husna. Nabi, tiada kami kehendak perbuat masjid ni malaikat hanya kebajikan. Dia kata tak ada lah orang kata ni kata buat maksiat masjid tu. Kami tujuan masjid tak ada kau mana-mana tu dia. Malaikat kebaikan je. Dia bersumpah. Supaya Nabi orang percaya. Buat kebajikan pada orang miskin, orang susah-susah nak pergi jauh payahlah. Pada waktu hujan, ada hak lagi dekat sikit. Dan panas pada waktu. Kau hujan payah jaga hujan, panas payah jaga panas. Jadi ada hak dekat apa. Dan meluasnya atas muslimin. Kata dia, tu tujuan kami buat tu. Alasan dia. Tapi Allah Ta'ala kata kan? Allah Ta'ala bakit bohong. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Tak kala mereka dengan bersumpah, Allah pun taukid. Wallahu, dan Allah Ta'ala naik saksi. Allah naik saksi sendiri ni. Allah jadi payan sendiri ni. Yashhadu. Dan Allah naik saksi. Yang Allah menyatakan, Allah memberitahukan. Apa dia? Innahum, bahawasa, iaitu bahawasa mereka itu lakazibun, dusta. Nak tambah lagi, sungguhnya yang dusta, yang bohong mereka itu sekalian. Tengok Tuhan pakai bohong. Tak kali dia kata demi kami tak ada, kami buat masjid tak ada kau lain dak kan nak buat baik. Baik orang susah, orang payah nak pergi masjid nu, hak dekat pergi kau ni. Tu tujuan kami. Saya kata dak. Allah menyaksi sendiri ni kata bahawa mereka itu sungguhnya yang dusta sekalian. Dia bohong, saya kata. Pacara tu kata tengok tu. Innahum la kazibun. Tengok taukid. Inna satu. Lepas tu betul kazibun khabar tu. Dia kata la kazibun. Tak ada kazibun saja. Lepas kita perhati pula soal lagi. Innahum, orang mengaji kaedah hamzah tu. Nak inna ke anna je ada kaedah dia. Sedangkan sini orang mengaji kaedah mafu'u yashhadu. Bila hamzah inna bai'an hamzah inna, bila duduk di tempat ta'wil masdar tak ada halangan lain, dia kena bagi atas. Asyhadu an la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tengok di atas sini wallahu yashhadu inna, macam mana? Ni kerana ada di khabatul la muzahhalaqah dia panggil. Lalu tu jadi inna. Wallahu yashhadu innahum lakazibun.
Bapa inna tak anna kerana ada la kazibun. Sebab ayat nu lah. Idza ja'akal munafiqun qalu ashhadu innaka la rasulullah. Tak ada annaka. Maka Allah berjawab, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Jadi inna habis. Tu ingat kaedah dia nah. Tu dia. Allah Taala bagi bohong. Bohong aja Muhammad mereka tu berkecek. Royak tak tuju baik kata mulut saja ya hati dak ni. Pasal apa nak tahu hati. Kalau Allah tak buka. Nah sebab tu sama kita sedak tipu tu. Walhai dak tipu diri dia sungguhnya. Sampai Tuhan kata wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka dok tipu buat zalim ke diri sendiri. Nah. Dia tipu orang. Orang tak tahu dia kata mana kata orang nu kena nyanyi dak. Orang menipu dia buat nyanyi ke diri dia sendiri dia panggil. Tengok dia kata in aradna illal husna. Dia kata supaya juga mari sama Nabi mengucap dua kalimah syahadah innaka la rasulullah. Tengok Allah Taala kata dak wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Tak pakai bohong. Sini pun tu juga kami tak ada tujuan kau lain dak malaikatnya baik semata-mata. Dan nak si kata hey innahum lakazibun. Itulah dah masa ayat diturunkan untuk jadi iktibar. Sebab tu walau bagaimanapun kita orang Islam ni diajar supaya sengkau baik. Sengkau baik. Apa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sengkau baiklah moga zahir baik. Tengok jemput dia untuk pergi buka masjid baru. Dia pun nak pergi. Tak tahu lagi tujuan demo. Bawa tu hatpak royak. Jahat ni. Dia hukum jahat ke mana dia tahu. Apa dia suruh pergi bakar wahyu daripada Allah tu. Kalau tengok bakar masjid. Kalau kita tengok dah bakar masjid. Lepas tu kalau kami kecek tengok Muhammad bakar masjid. Sedangkan dia bergalak surat masjid, suruh bakar masjid. Sebab kadalah dia kata siapa-siapa membina ke masjid tak sah luah lah. Sekadar kata sari burung merpati. Pasal sari burung siapa boleh masuk? Burung pati lah. Walaupun kodar sari burung merpati je buat masjid yang tak kinayah pada sepik je buat tu. Allah akan bina di akhirat esok satu mahligai untuk dia. Tu nak rakyat kata kelebihan bina masjid. Siapa membinakan satu masjid walaupun qada mabhasul ya pai mabhasul hamam. Qada kata sari burung pati telur nak luah mana? Pas mana boleh nak masuk masjid lagu tu? Kinayah daripada kata sikit-sikit hati ada masuk turun masuk bantu masjid tu sikit-sikit Allah akan bina. Sedangkan kelebihan datang ni suruh bakar. Muhammad suruh orang masjid suruh orang bakar. Apa dah nak ada kecak tak ana cak kita. Dia tidak buat malaikat Allah suruh. Ada kan? Tu dia. Lepas tu dia lari dia berada. Mari ayat semula. La taqum fihi abada. Lari lah pula. Jangan engkau sembahyang hai Muhammad. La taqum ay la tusalli. Ada dengan tafsir la taqum fihi ay lis-salah abadan. Tak wis apabila. Dan jangan engkau sembahyang padanya pada masjid Dirak abadan selama-lama. Nani abadan dia panggil zaraf zaman yang ghair muqaddar mubham. Tak ada tentu kata sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, selama-lama. Yang tidak tentukan masa. Maka diruntuh. Yang ini suruh oleh Nabi SAW dengan meruntuhkan dia ke masjid. Mana diruntuhkan dia. Maka diruntuhkan dia. Yang ini maka suruh oleh Nabi SAW dengan meruntuhkan. Lepas tu dan dijadi tempat buang bangkai. Apa binatang mapuh apa ditaruh situ. Nak menghinakan tempat. Tengok bukan sekadar kata bakar dah jadi budah tu. Tepak tu pula dah. Suruh tahu bakar situ. Kucing mati ke apa-apa tahu situ.
Nak mengejikan. Tengok ada perkara masjid bina atas asas takwa. Utuh masjid tapi tapak dia boleh intikah pakai mak. Tu dia mulianya. Nah, punggah masjid. Tempat tu masih masjid lagi. Kena jaga. Ni dua kecil berak tak boleh. Nah, nak intikah boleh. Tapak masjid telah dipunggah masjid lama-lama. Itu. Ada pun hak ni tak, bukan sekadar suruh bakar. Suruh kita hak bakar situ. Dan sampah. Suruh kita hak sampah situ. Sampai lah ni masa pergi masjid abad Gubernur mula tu tanya mana tempat bekas masjid Podirak dulu. Dia tunjuk tempat jambai. Tempat buat jambai. Yang masjid dulu dia kecil ni duduk kau buka dekat-dekat dengan nak saruk pada kan. Zaman-zaman dia dah ni suruh hak bakar situ. Tempat buang bangkai-bangkai dan buang sampah-sampah. Begitulah hina dan keji walaupun rupa masjid. Tak ada kira tu tak tilik ke rupa. Klik pada isyarat hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tak tilik pada rupa parah kamu. Bukan kata kelebihan duduk di rupa jangak. Dah okey duduk situ. Tempat jangak tak jangak duduk di hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila ansabikum wala ila amwalikum. Tak tilik pada semata-mata harta benda kamu. Dia tak tilik kepada segala nasab keturunan kamu. Bukan tilik situ semata-mata. Tidak nafikan rupa yang elok ni suatu kelebihan Allah. Nasab yang tinggi satu kelebihan Allah Ta'ala bagi. Tapi bila kita iringi dengan syukur, menambah tinggilah dia. Rupa dia jangak, harta dia tu, kekayaan dia ada, jawatan dia tinggi, Allah payah nak beri pun tu. Payah temu tu. Jangak, kaya, lebih nasab. Dah kan? Akhlak comel, mati duduk kelik payah temu tu. Payah temu tu dah. Nak beri pempak tu. Jangak, kaya, akhlak molek. Bakar keturunan terakung dia tinggi. Ayah tu. Tu dia. Jadi mana kata kalau semata tu patut tak ada iman, tak ada takwa, saya tak tilik. Mana tidak dijadi kelebihan dengan semata-mata itu. Walakin tetapi Allah Ta'ala tilik pada apa? Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia tilik pada hati-hati kamu bersih dan tilik kepada kerjaan kamu yang soleh. Dia tilik situ. Walau huduh pun tak apalah. Keturunan rendah pun tak apalah. Muka dia belaka. Itu. Anda dengar ni. Masjid ni kalau kira ni mulialah rumah Allah. Tapi tak dia membuat bukan asas tu dak. Asas nak merusak rumah Allah mana? Ada asal masjid ni baitum min buyutillah. Nampaknya cukup setakat tu. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Wallahu a'lam. Lepas tu kita yang kedua pun sudah dah tu. InsyaAllah ta'ala kalau nampak itu kita sambung baca minggu depan. Tak apa. Minggu depan lah kita mula. Lepas tu buat masa ni kita ada baca tafsir lagi dulu. Baca tafsir. Lepas tu bawa minggu depan kita baca syarah Faridah. Ada belakang dah tak? Tak ada lagi. Tapi kitab sudah dah. Nama kata sudah dah. Ada hari sudah hari Rabu kemarin katanya. Tabak di petani. Baru tabak.